Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 3, hari ini kita nak belajar sunat ab'ad dan sunat hayat. Boleh buka buku teks pada muka surat 92, 93, 94, 95 dan 96. Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman? Maaf Ustaz, saya tidak hafaz doa kunut. Luqman, perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat ab'ad. Perkara sunat dalam solat ada 2, iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Jom kita tengok apa dia sunat ab'ad dan apa dia sunat hayat. Sunat ab'ad iaitu amalan sunat yang amat dituntut jika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Saya ulang, sujud sahwi. Contohnya, membaca doa kunut. Di mana kita membaca doa kunut, anak-anak? Kita baca doa kunut di dalam solat subuh. Sunat hayat iaitu amalan sunat yang dituntut jika ditinggalkan tidak perlu. Saya ulang, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa iftitah. Macam mana nak baca doa iftitah ni permulaannya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Itu adalah bacaan doa iftitah. Jika ditinggal, tidak perlu sujud sahwi. Sunat ab'ad. Perkara yang terkandung dalam sunat ab'ad, saya sebut satu-satu. Yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Sunat hayat iaitu dari segi perbuatan. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Ketiga, melihat ke tempat sujud. Keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Ini adalah contoh sunat hayat dari segi perbuatan. Sunat hayat dari segi bacaan. Yang pertama, melafazkan takbiratul intiqalat iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah.
isti'azah ini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tak sebut pun tak apa. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang ketujuh, membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Kelapan, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Kesembilan, membaca selawat Ibrahimiyah. Kesepuluh, memberi salam yang kedua. Okey, sekarang kita nak belajar tentang tata cara sujud sahwi. Bacaan untuk sujud sahwi ialah Subhana man la yanamu wa la yashu. Saya ulang. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Macam mana cara dia? Yang pertama, awak perlu duduk iftirash, membaca tahiyat akhir. Ni ketika awak sedang membaca tahiyat akhir. Kemudian awak sujud. Lepas baca tahiyat akhir, terus sujud. Sujud awak itu awak baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk antara dua sujud. Baca apa? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud semula. Bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian awak duduk tawarruk dan kemudian awak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, untuk latihan pengukuhan, saya nak awak buka buku aktiviti. Kemudian buat latihan pada muka surat 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Buat ya anak-anak, jangan tak buat. Mak ayah pun boleh bantu bersama anak-anak. Kalau tak faham, tanya saya. Saya sedia menjawab segala pertanyaan kamu semua.